Ladies and gentlemen, please stand out for the national anthem and the state anthem of Kedah. Next, I would like to invite Muhammad Danish Ashraf bin Azizi to lead the recitation of the school pledge. Up! I, the student of Kubang Pasu Science School, take my oath and solemnly promise to perform the best in my studies, to abide by the school rules, to uphold the good moral values, to be an excellent student, to respect my parents and teachers, to preserve the purity of my religions, to uphold the good name of my school and country. I hereby promise to honor my school motto: success, creative, productive, and striving together toward excellence. Up! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a pleasant morning to Mr. Nazri bin Muhammad Muhsin, the principal of Kubang Pasu Science School, Mr. Hisamuddin bin Khamis, Senior Assistant of Administration, Mr. Azami bin Man, Senior Assistant of Student Affairs, Madam Siti Aisyah binti Ahmad, Senior Assistant of Core Curriculum, Heads of Departments, Teachers, and friends. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, let us start our assembly today by expressing gratitude towards the Almighty. For that, I would like to invite Muhammad Faris Shazwan bin Syahroni to lead the Doa recitation. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, Ya Allah, the Almighty, Creator and Sustainer of the universe. In this glorious morning, we pray to you to bless our knowledge, our belonging, our charity, and the blessing of our life in this world and the hereafter. Make us a person who always depends fully on your bless. Ya Rahman, Ya Rahim, you are the most forgiving and one who loves forgiving. Therefore forgive us, our parents and teachers and ummah. Ya Zal Jalali wal Ikram, provide us with wisdom to choose between right and wrong. Glorify us with a commendable character. Glorify us with taqwa and make us prosper with long-lasting health. Ya Hayyum Ya Qayyum, make it easy for all our action and end it with perfection. Grant us with tawadhu, passion, redha and gratitude. Inspire us
to make the best decision in life and avoid us from being materialistic. Ya Allah, bless our life in this gathering and prevent us from any harm and unfortunate events. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you, Faris Shazwan. It's time for PDPR Council Student Awards announcement. So, here are the recipients of the award. Heartfelt congratulations to all of them. Several COPSI students had joined a number of competitions and won outstanding achievements. Here are the list of the winners and their awards. Warm congratulations on your achievements. Next, I would like to call upon Madam Siti Aisyah binti Ahmad, Senior Assistant of Co-Curriculum, to deliver her speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha, Encik Nazri bin Muhammad Muhsin, Pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Encik Isyamuddin bin Kamis, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Encik Azami bin Man, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, guru-guru kanan, guru-guru Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu dan anak-anak pelajar yang saya sayangi sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pagi ini untuk berkumpul dalam majlis perhimpunan rasmi yang julung-julung kali diadakan pada peringkat Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Anak-anak KUPSIS yang cikgu sayangi, kegiatan co-curriculum yang dianjurkan oleh pihak sekolah adalah bertujuan untuk memantapkan lagi penguasaan teori dan amali pelajar di dalam cabang co-curriculum ke arah pemantapan kendiri serta kepimpinan pelajar. Ianya selaras dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Cikgu berharap aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan dan telah dijalankan oleh pihak sekolah terutamanya akan dapat membantu para pelajar supaya lebih bersikap bertanggungjawab,
berdikari dan berkemahiran di dalam sesuatu lapangan yang anda telah sertai. Berbagai aktiviti maya telah kita jalankan, antaranya seperti wicaran, aktiviti kuis badan beruniform, kuis kelab dan persatuan, serta kuis sukan dan permainan. Cikgu berharap anak-anak KUPSIS dapat menghadirkan diri dengan menjawab semua soalan-soalan ataupun aktiviti-aktiviti maya yang telah kita aturkan dan yang telah kita jalankan pada setiap petang Rabu. Ini adalah amat penting untuk membolehkan anak-anak untuk mendapat kehadiran PJSK sebanyak 40%. Di mana pada kali ini pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan bahawa sekurang-kurangnya 5 kali kehadiran bagi perjumpaan untuk kelab persatuan, badan beruniform dan sukan serta permainan. Ini bermaksud anak-anak mesti menghadiri sekurang-kurangnya 15 kali untuk tahun 2021. Anak-anak KUPSIS yang cikgu sayangi, selain melahirkan insan yang seimbang dari segi yang cikgu sebut tadi, semua aktiviti yang dijalankan adalah untuk membantu anak-anak bagi memperolehi pencapaian yang cemerlang dalam PJSK. Untuk mendapat A, anak-anak mesti pastikan memperolehi markah sebanyak 80 ke atas. Ini adalah sangat penting untuk membolehkan anak-anak bagi menempatkan diri di IPTA. Untuk pengetahuan anak-anak KUPSIS, banyak pertandingan maya yang telah dianjurkan oleh pihak luar. Jadi cikgu berharap anak-anak akan menyertai pertandingan tersebut untuk memastikan penlibatan dan pencapaian anak-anak sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Dan anak-anak mestilah bijak untuk memilih pertandingan yang hendak disertai itu. Pastikan pertandingan yang hendak disertai itu mestilah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun bahagian sukan, ko-kurikulum dan kesenian. Tahniah cikgu ucapkan kepada anak-anak pelajar yang telah berjaya meraih pencapaian yang sangat cemerlang dalam pertandingan yang telah disertai. Antaranya ramai yang telah mendapat anugerah seperti emas, perak, gangsa, johan, naik johan hinggalah tempat kelima. Dengan kejayaan ini secara tak langsung, ia dapat menjulang nama sekolah iaitu nama Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu supaya sebaris dengan sekolah-sekolah Paksama Penuh yang lain yang ada di Malaysia. Akhir kata, cikgu berdoa semoga pelajar-pelajar KUPSIS akan memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Jagalah diri dan kesihatan dan teruskanlah berko-kurikulum untuk kesihatan diri dan juga kecergasan minda. #KUPSIS Sihat, KUPSIS Cergas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, Madam Siti Aisyah. Next, I would like to call upon Mr. Azami bin Man, Senior Assistant of Student Affairs, to deliver his speech. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Nazri bin Muhammad Muhsin, Ketua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Yang dihormati Encik Isyamuddin bin Kamis, Tolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Puan Siti Aisyah binti Ahmad, Tolong Kanan Ko-Kurikulum. Guru-guru kanan, guru-guru seterusnya, putra-putri KUPSIS yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi
kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya maka kita dapat mengadakan perhimpunan rasmi pada hari ini secara maya. Sebagaimana aktiviti atau program sekolah yang lain, perhimpunan rasmi merupakan satu aktiviti yang wajib disertai dan diikuti oleh semua pelajar. Pelajar yang gagal hadir atau menyertai perhimpunan rasmi boleh disifatkan sebagai telah melakukan satu kesalahan disiplin di mana yang telah ditetapkan dalam peraturan sekolah. Justru saya mohon anak-anak pelajar mengisi kehadiran dalam link Google Form yang akan kita sertakan nanti sebelum majlis perhimpunan bersurai. Guru-guru dan putera-puteri kursis yang dikasihi sekalian, program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja telah dimulakan secara rasmi pada 20 September 2021. Sasaran Kementerian Pendidikan Malaysia adalah kepada pelajar yang berumur antara 12 hingga 17 tahun. Langkah ini sebagai persediaan sebelum sekolah dibuka untuk memastikan anak-anak pelajar telah mendapat suntikan sekurang-kurangnya dos yang pertama sebelum kembali ke sekolah. Alhamdulillah, bagi pelajar Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, kita telah menerima ataupun pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 telah menerima dos yang pertama pada 21 September 2021 dan disusuli dengan pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 pada 29 September 2021. Dan saya mengharapkan anak-anak pelajar ambil peluang yang telah diberikan di sini untuk mendapat suntikan vaksin. Semoga kita semua terhindar daripada wabak COVID-19. Bagi anak-anak pelajar yang berada di luar daerah Kubang Pasu atau di luar negeri Kedah, saya mohon alert ataupun sentiasa peka dengan maklumat yang disampaikan sama ada melalui MySejahtera ataupun Pusat Pemberian Vaksin PPV di mana pelajar tinggal. Daripada maklumat tersebut, pelajar akan dimaklumkan untuk temu janji vaksin yang harus dipatuhi. Sasaran saya ialah untuk memastikan semua pelajar kursis menerima dos yang pertama sebelum 15 Oktober 2021. Jadi saya mengharapkan anak-anak pelajar prihatin dan mengambil serius perkara tersebut demi memastikan kita semua terhindar daripada COVID-19. Guru-guru dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, berkaitan dengan pengurusan COVID-19, KPM telah membuat penambahbaikan dari segi pelaksanaan SOP. Kita dimaklumkan setiap pelajar akan menjalani 3 kali ujian kendiri COVID, iaitu semasa hadir ke sekolah, semasa mendaftar balik ke asrama, kemudian pada hari yang ke-6 dan hari yang ke-14. Dan pelajar juga akan diuji melalui saringan COVID-19 tersebut, ujian kendiri, sekiranya bergejala ataupun menjadi kontak rapat kepada pesakit yang positif COVID-19. Hasil keputusan ujian kendiri tersebut kita akan maklumkan kepada ibu bapa untuk tindakan mereka dan kita akan lanjutkan maklumat ataupun hasil keputusan tersebut kepada Pusat Kesihatan Daerah untuk tindakan selanjutnya. Akhir kalam, saya sekali lagi mengharapkan semua pelajar lebih fokus dan serius dalam PDPR. Jaga diri, jaga keluarga. Terima kasih dan tahniah kepada guru-guru dan juga pelajar yang telah berusaha dan berjaya merealisasikan perhimpunan maya kita pada kali ini. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Azami bin Man. Next, I would like to call upon Mr. Hisamuddin bin Khamis, Senior Assistant of Administration, to deliver his speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Musa Encik Nazri bin Muhammad Muhsin, Ketua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu ataupun KUPSIS. Yang dihormati Encik Azami bin Man, Penolong Kanan Hak Wan Murid. Yang dihormati Puan Siti Aisyah binti Ahmad, Penolong Kanan Co-Curriculum. Guru-guru kanan, rakan-rakan guru, seterusnya anak-anak pelajar KUPSIS yang saya kasih sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama dalam perhimpunan rasmi secara maya yang julung-julung kali diadakan. Saya mengambil kesempatan di sini untuk memperkenalkan diri saya, memandangkan saya masih baharu di sini. Nama saya Hisamuddin bin Khamis. Sebelum ini berkhidmat sebagai penolong kanan pentadbiran di Sekolah Menengah Bersama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Bertukar tempat dengan Puan Hazilah yang bergerak ke IKUP dan saya ke KUPSIS. Saya berasal daripada Kampung Bongor, jadi dekat dengan sinilah. Bersekolah di Sekolah Menengah Megat Dewa. Jadi kawasan di kawasan Sains Kubang Pasu ni biasalah pada saya. Tuan-tuan dan perempuan warga KUPSIS yang saya kasih sekalian, memandangkan kita telah melalui tempoh masa yang agak lama menjalani PDPR. Jadi sukalah di sini untuk saya menyatakan bahawa apakah kelebihan-kelebihan PDPR supaya anak-anak pelajar khasnya dapat memanfaatkan dan meningkatkan kualiti PDPR. Yang pertama, melalui PDPR ini, anak-anak dapat, anak-anak pelajar KUPSIS akan dapat lebih akses kepada bahan pendidikan. Memandangkan kalau kita berada di asrama, sebagaimana yang kita semua maklum bahawa kita tidak boleh membawa telefon bimbit, laptop dan sebagainya. Untuk kita akses kepada pendidikan, kita mungkin boleh menggunakan komputer di makmal dan sebagainya. Jadi terhad. Jadi bila berada di rumah, anak-anak pelajar akan mendapat akses yang lebih kerana di rumah ada komputer, ada laptop dan ada telefon pintar. Jadi gunakanlah kemudahan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kelebihan PDPR ni, semasa pengajaran guru, sudah tentulah apa pengajaran guru ni dirakam. Jadi bila dirakam, anak-anak pelajar boleh memainkan sekali lagi, sekali, dua kali untuk memantapkan lagi kepahaman. Kalau dalam keadaan biasa, sudah tentulah guru-guru kebiasaannya kalaupun nak diulang, dia akan ulang untuk kali kedua. Tapi dengan kesuntukan masa, kemungkinan guru tidak dapat mengulang kembali pengajarannya. Tapi melalui rakaman, pelajar-pelajar boleh menggunakannya. Jadi manfaatkan kelebihan yang ada ni. Kemudian dari segi flexibility, maksudnya dari segi tempat, dari segi masa, pelajar-pelajar boleh menentukan dan boleh mengatur mengikut kesesuaian pelajar. Contohnya, pelajar-pelajar boleh memanfaatkan masa di sebelah pagi, kemudian di sebelah petang, di sebelah malam, selain daripada waktu PDPR yang rasmi.
Sebab apa? Kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang dia mempunyai kebolehan untuk menerima sesuatu pelajaran itu di sebelah pagi, di sebelah malam. Jadi inilah masa untuk pelajar-pelajar menggunakan kelebihan yang ada. Kemudian dari segi menjimatkan masa, maksudnya untuk nak bersedia dengan suatu topik, suatu pelajaran pun dia tak mengambil masa yang lama. Bayangkan kalau berada di asrama, nak bergerak daripada asrama ke sekolah dan sebagainya. Ini semua persediaan boleh dilakukan hanya beberapa minit berada di depan komputer ataupun laptop dan sebagainya. Walau bagaimanapun ada cabaran dalam menjalani PDPR ini. Antara cabaran-cabarannya ialah hilang fokus. Jadi kalau pelajar-pelajar berada sama dengan adanya warden, dengan adanya guru-guru, ada rakan-rakan boleh mengingatkan pelajar. Tetapi bila dah berada di rumah, semuanya ini harus disiplinkan diri haruslah tinggilah. Kemudian banyak lagi cabaran-cabaran dan godaan seperti media massa, media seperti game dan sebagainya. Jadi ini perlu kepada self discipline untuk mengawal. Jadi kawal penggunaan ini, jangan ikut-ikut untuk menggunakan untuk contohnya bermain game dengan terlalu lama dan sebagainya lah. Kemudian mungkin masalah sini dari segi data internet yang guna. Tapi saya rasa perkara ini kalau diatur dengan baik, diurus dengan baik, dapat diselesaikan. Jadi saya nak beritahu sini bahawa berdasarkan ujian pengesanan keberkesanan yang dilakukan yang pertama dan kedua, kalau banding menunjukkan peningkatan grade purata daripada yang pertama dengan yang kedua. Jadi sini saya simpulkan bahawa PDPR kalau diuruskan dengan baik, impaknya tidak kurang daripada pembelajaran secara bersemuka. Jadi pokok pangkalnya ini adalah bergantung kepada pelajar-pelajar lah. Bagaimana nak menguruskan masa, bagaimana nak menetapkan disiplin diri, bagaimana untuk kekal fokus dengan pelajaran. Jadi semua itu terpulang kepada anda. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, Mr. Hisamuddin bin Khamis. Now, I would like to call upon our beloved principal, Mr. Nazri bin Muhammad Muhsin, to deliver his speech. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Encik Hisamuddin bin Khamis, PK Pentadbiran, yang berusaha Cik Azmi bin Man, PKM, yang berusaha Puan Aisyah binti Ahmad, PK Co-Curriculum, yang berusaha Puan Khadijah, Puan Sarimah, Puan Fauzia dan Puan Maimunah selaku guru kanan. Yang dihormati semua guru dan AKP dan yang dikasihi para pelajar KUPSIS, semoga berada dalam keadaan yang sihat kehendaknya. Para pelajar sekalian, hari ini saya akan mulakan dengan berbicara berkaitan kewajipan menuntut ilmu. Sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajipan bagi seseorang muslim dan muslimah. Artinya adalah kewajipan kepada manusia itu sendiri. Tidak kira siapa dia. Perlu diketahui seseorang itu wajib mempelajari segala kewajipan yang dia akan jalani dalam keadaan apapun itu. Contohnya,
menegakkan solat itu wajib, maka ia wajib mempelajari ilmu tentang solat. Begitu juga sebagai pelajar adalah memperolehi ilmu itu wajib, maka hukumnya juga adalah wajib. Sama ada ia berada dalam keadaan yang tidak bersemuka seperti sekarang, maka kewajipan ilmu itu adalah tetap kekal. Semua orang sudah tahu akan keutamaan ilmu kerana ia merupakan keistimewaan bagi manusia. Sebab semua sifat selain ilmu itu sama-sama dimiliki oleh manusia dan juga semua haiwan. Seperti sifat berani, sifat nekat, harimau, sifat kuat, gajah, sifat dermawan, burung, sifat kasih sayang, semua haiwan sayang pada anaknya, dan lain sebagainya, kecuali sifat mencari ilmu. Sehingga kan ada yang mengatakan menuntut ilmu itu diperlukan oleh seseorang itu dalam semua keadaan. Kedudukannya seperti makanan yang setiap orang pasti memerlukannya. Malah ada juga ilmu itu diperlukan sekali-sekala. Adalah diibaratkan seperti obat yang diperlukan ketika sakit. Seterusnya kepada pelajar tingkatan 5. Anda akan kembali ke SBP hanya pada fasa 3. Pada ketika ini, negeri ini masih lagi dalam fasa 1. Oleh demikian, para guru telah pun mengambil inisiatif dengan menyediakan modul soalan topikal bagi setiap subjek. Kepada yang berhampiran dengan SBP, ada yang telah pun mengambilnya edaran melalui pondok pengawan. Manakala yang luar daripada Kubang Pasu, ianya sedang dan telah pun dipos terus kepada anda. Akhir sekali, patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa bagi menangani penularan wabak COVID-19. Malah, proses kembali pelajar ke sekolah nanti adalah tertakluk kepada garis panduan 3.0 yang boleh dimuat turun melalui portal KPM. Stay safe, stay healthy. Sekian, terima kasih. Thank you, Mr. Nazri bin Muhammad Muhsin. It is hoped that with all the advice, the students here at Kubang Pasu Science School will have true dedication, passion, and hard work towards our goal, striving together towards excellence. Ladies and gentlemen, please stand up for our school song. Berdiri megah di bumi dan bertuah, SNSKP nama sanjungan. Segera berpadu menggapai impian, bersama menuju wawasan. Kami pewaris nusa terpilah, satu bangsa satu budaya. Pantang berundur di medan juang, sumpah keramat jadi pegangan. Kami generasi kekal ini berani, kami generasi masa ICT. Sukses kreatif produktif, slogan lestari, visi sekolah kami sanjungi. Sekolah menengah sains Kubang Pasu, bencana akademik terbilang. Akhlak luhur diragu bersama, martabat bangsa pasti tertular. Akhlak luhur diragu bersama, martabat bangsa pasti tertular. Martabat bangsa pasti tertular. We have now come to the end of the assembly. We would now recite the Tasbih Kafarah and Surah Al-Ans.